Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabb Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu. Ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu 'anni walau ayah. Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali baitihi wa ala ali baitihi. Sebelum daripada kita tidur, kita mau tazkirah kelebihan bulan Sya'ban pula lah. Kita halih maudhu' di antara maudhu' dah. Mana maudhu' lak-lak sekali, maudhu' mana sakut paut dengan syaitan dan penyakit. Di bulan ini kita mai kenal bulan Sya'ban, kelebihan bulan Sya'ban, rahsia bulan Sya'ban dan cara hidup Nabi di bulan Sya'ban dah. Mana cara hidup Nabi bulan Sya'ban tu lagu mana? Kita kena hidup mengikut sunnah Nabi, merasakan diri kita seolah-olahnya kita hidup saat itu semasa Nabi ada, semacam Nabi suruh. Barulah sedap tu lah. Mari kita kaji tengok kelebihan dan rahsia-rahsia yang ada pada bulan Sya'ban ini. Supaya kita saat itu faham maklumat, faham maklumat yang terlebih dalam dan terlebih luas. Untuk menggalakkan diri kita supaya dapat membanyakkan dalam ibadat dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kata, kalaulah kita tak tahu, tak kenal kelebihan bulan Sya'ban dan rahsia-rahsia yang ada di bulan Sya'ban, kita tak kenal dia, kita tak kasih. Kalau kita kenal dia, baru kita kasih. Lepas tu cara apabila kita kenal saat itu, cara manakah? Cara yang pertamanya, mari kita mengubahkan diri dan bersihkan diri untuk menguatkan iman kita sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia ni. Maknanya kita membersihkan diri, menguatkan iman kita. Iman kita kuat lagu mana? Bulan Ramadan nak sapa ni. Nasib kita berada di tangan kita. Kita nak ubah atau tak ubah? Selalu itu. Kita nak ubah tak pai perangai kita dan nasib kita. Setengah dia mengata, setengah dia pegang saat itu, dia mengiktikad itu, qada saat ini tak boleh ubah. Dia tahu lagu mana, lagu tu lah. Tapi mengikut ulama-ulama tafsir, qada boleh mengubah. Qada tu boleh mengubah. Qada tak boleh mengubah. Qada yang tercatat dalam perut ibu, hak malaikat catat saat itu, boleh mengubah. Kita boleh mengubah. Dengan sebab tu, dalam Quran, Tuhan telah firman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tak akan ubah nasib satu-satu kaum itu, melainkan kaum itu ingin mengubahkan nasib apa yang ada di mereka sendiri. Perangai mereka, tingkah laku mereka, cara memikir mereka, barulah Tuhan ubah. Ini kaedah Al-Quran. Kaedah Al-Quran. Selepas tu kita mari dengar satu kisah. Kisah ayat yang Tuhan telah firman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seorang presiden Korea Selatan, hak majulah ni tu. Dia pergi ziarah di Libya. Tiba-tiba ternampak
ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terpapar di tepi jalan itu, dia tanya orang ada bawa dia saat itu, penterjemah hadiah itu, apakah makna ayat ni? Dia kata sesungguhnya Tuhan saat itu tak ubahkan nasib satu kaum, satu bangsa, melainkan bangsa itu ingin mengubahkan nasib mereka sendiri. Apa yang ada dalam diri mereka sendiri, dalam hati dia, dalam fikiran dia, perangai dia, akhlak dia, tingkah laku dia, kita kena ubah tu dulu. Itu caranya. Dia tak kalau gitu dia tak, dia ingin nak ubahkan nasib rakyat dia. Yang ambil daripada satu ayat ni ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia ambil dalam satu ayat ni, dari semua ayat ni ayat 1300 lebih saat itu, dia ambil satu ayat ni kelak kita tiba di negeri dia, kelak kita tebik negeri dia dalam masa tak lakah dah 11 tahun ke 13 tahun negeri yang maju. Ini nak ayat tu kisah orang yang bukan Islam ambil daripada ayat Quran saat itu satu ayat untuk memajukan negeri mereka sendiri, untuk memajukan rakyat dia. Ayat Quran saat ini berapa ada? 1000 lebih dah, 1300 lebih. Tengok lama bila 1348 jadi bila. Tapi orang Islam tak maju di zaman sekarang. Korea Junubi, Korea Selatan, dia ambil satu ayat tu boleh memajukan rakyat dia. Ini beza di antara pemikiran pemimpin-pemimpin kita dan pemimpin orang Islam. Beza banyak, tekah jauh. Kita ada 1000 ayat lebih. Tapi mereka itu ambil satu ayat saja ya, tiba kita tebik di negeri dia boleh maju. Negeri dia boleh maju. Ni. Kita orang Islam, kita Islam saat itu, pemimpin Islam terdiri daripada da'i-da'i dan dayah-dayah ataupun pendakwah-pendakwah, gulungan para ulama dan para ustazah saat ni dan bukan semua, setengah-setengah daripadanya ambil ayat Quran. Ambil ayat Quran ke? Di masalah ni, kita tengok di masalah ni. Ambil ayat Quran, ayat mana yang dia ambil? Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat sana itu, kalau mengikut ayat Quran sana itu, ini ayat fitnah. Ayat boleh mengutuhkan akhlak Islam, tingkah laku Islam, perangai Islam, kemurnian Islam, sangkum Islam, ayat mutasyabihat ni. Dan masalah persisihan pendapat ulama, mari dok bercara, mari dok balah, mari dok tuduh di antara puak tu puak ni. Ini dia kata kemunduran cara mikir kita dengan orang yang bukan Islam. Bagi kita ni ayat mutasyabihat mari dok balah. Pada pendapat persisihan ulama saat itu mari dok balah. Maka mundur kita, mundur bahasa kita, mundur orang Islam. Dengan sebab kita guna akal fikiran kita tak kena pada tepat, guna akal fikiran kita untuk memundurkan, merutuhkan akhlak dan sangkum orang Islam sendiri, mujtama' Islam. Ini maknanya tidak kenalah cara patutlah kita saat itu da'i atau dayah atau orang kerja oleh agama saja, orang jahil tak buat, orang alim dulu, orang reti dulu, hadut dapat dulu, dia ambil ayat mutasyabihat, ambil persisihan pada para ulama, mari duk balah, mari duk kelahi, maka buat kita mundur, orang kita jadi mundur. Lepas tu mari kita masuk maudhu' kata kita nak ubah lagu mana, diri kita nak ubah lagu mana. Kita tengok satu surah panggil surah Lemu. Surah Lemu. Nah. Kisah Lemu boleh menghidupkan orang mati. Lemu ni boleh menghidupkan orang mati.
Ha. Sedemikian juga maknanya kerana kisah lembu saat itu berada di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah saat itu boleh menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, nah, hati-hati yang mati, imej-imej yang mati dan yang lemah. Surah Al-Baqarah itu. Dan maka surah lembu itu boleh menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Hidup jiwa mati. Boleh menghidupkan imej-imej yang mati. Boleh menghidupkan apa? Akal fikiran yang mati. Nah, akal fikiran yang lemah. Dia putus asa. Surah Al-Baqarah boleh hidup. Saya boleh ayat contoh saya sendiri. Semalam saya ayat dah, tapi nak takkidkan satu sekali lagi pada malam ni bahawasanya pada akhir ni bahasa lemah lah. Bahasa lemah dalam menghadapi penyakit. Kerana penyakit banyak. Penyakit kena saya tu, dia tambah mari penyakit tu, tambah mari penyakit ni. Duk tidur semata. Duk dengan belakang, malah. Nak makan pun malah, nak gerak mari. Malah jadi lemah. Duk tu nanti masa nak mati seolah gitu je. Benda lain tambah. Selepas tu dengan kisah dari YouTube masalah surah Al-Baqarah, dia beramal surah Al-Baqarah, maka saya pun mula baca, nak baca hati. Baca mula-mula saat itu baca boleh apa? Menyetak, boleh mengiri, boleh meneteh. Mula-mula baca. Boleh menyetak, boleh mengiring, boleh meneteh. Pasal tak agak lengah. Dia panjang surah Al-Baqarah ni sejam 10 minit. Saya baca sejam mula-mula baca. Pada hari ini boleh jadi 40 hari dah. Tapi di masa lalu tu alhamdulillah. Baca sekali, habis sekali, bahasa nak sekali lagi. Isap sekali pula. Lusa sekali pula. Sampai 3 kali habis saat itu. Bahasa lega, bahasa hidup kelik jiwa kita. Bahasa hidup iman kita. Bahasa hidup akal fikir kita. Ini surah Al-Baqarah boleh menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, iman-iman yang mati, akal fikir yang mati. Nah, seperti mana Baqarah saat itu lembu boleh hidupkan Bani Israel itu mati. Tu. Ini kisahnya anak menakal lagi bunuh pak menakal nak kepada harta dia. Maka Tuhan ilhamkan wahyu kepada Nabi Musa saat itu suruh sembelih lembu. Ambil lembu tu pergi katak hak mati tu hidup kelik. Bangun royak atas sekian-sekian orang bunuh dia, orang ni lah anak menakal sendiri kerana nak kepada harta. Ini kisah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah saat itu boleh menghidupkan jiwa yang mati, boleh menghidupkan iman yang mati, boleh menghidupkan akal fikir yang mati, yang lemah. Semua saat itu boleh hiduplah dengan surah Al-Baqarah. Ini ayat beramal dengan surah Al-Baqarah. Mula-mula tu pasal tak agak, pasal lemah. Tapi di hari ini saat ini 3 kali habis tu pasal tak cukup lagi. Jadi bukan ayat nak akid diri sebagai kuduah. Nak demo beramal katik. Mula-mula pasal lemah. Baca tak ni boleh menyetak, boleh mengiring, boleh meneteh. Tapi di hari ini tak dah, boleh menyetak saat itu. Sekali baca habis, tidak ada kerja lain. Sampai 3 kali habis, insya-Allah nak usaha 4 kali habis. Kalau 4 kali habis saat itu, lebih kurang sehari saat itu, hal lain pun jadi hidup habis. Azkar lain, ruqyah lain pun jadi hidup habis. Seolah-olahnya hampir 10 juz sehari. Baca Quran, saya baca lah ni bukan nak puji diri, nak akad diri tak, tapi sebagai kuduah, contoh, tauladan kepada pendengar-pendengar sekalian, beramallah surah Al-Baqarah. Sungguhnya surah Al-Baqarah saat itu boleh mengubahkan diri kita dengan secara otomatik. Surah Al-Baqarah inilah sebagai alat yang terbaik sekali untuk mengubahkan diri kita. Dia ubah dengan otomatik. Ubah dengan otomatik.
tidak kena bertuah, tidak kena berkacau, bahkan bahasa nak benda-benda yang baik semua. Nak baca ayat Al-Quran, nak istighfar, nak selawat, nak berdoa, nak baca azkar. Soalan gitu, automatik tu dia nak benda baik semua. Automatik dia nak benda baik itu. Ini surah Al-Baqarah, maknanya satu surah Al-Baqarah yang pertama, sebaik-baik alat untuk mengubahkan diri kita dengan secara automatik. Tidak kena kacau dan bertuah. Jadi dengan sendiri dia. Soal kita nak dengan sendiri dia. Jangan tak nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak buat tak buat tak. Tak seperti dulu itu nak baca tak baca, nak baca jadi malah. Mau tak baca malah. Itu nak ayat tak. Satu yang pertama. Alat yang paling baik sekali untuk mengubahkan diri kita dan nasib kita. Surah Al-Baqarah juga dia panggil seperti besi berani. Kerana surah Al-Baqarah ini barakah. Siapa-siapa dia ambil dia, Nabi kata siapa-siapa dia melazimi baca surah Al-Baqarah, barakah. Siapa-siapa dia tinggal dia, hasrah, sesal, rugilah. Maka benda yang barakah sana itu, apabila kita isi masuk dalam diri kita, isi masuk dalam diri kita sana itu, dia tarik benda molek. Tarik benda molek masuk oleh. Tarik benda molek dah. Nak buat benda molek. Cara mikir pun mikir molek dah. Cara tingkah laku pun nak buat akhlak molek. Semua nak benda molek belaka. Ini benda barakah. Lepas tu dia berkekalan dari dunia sampai akhirat. Lepas tu dia bertambah ke banyak benda baik ni. Ini benda barakah. Dengan sebab tu Nabi kata surah Al-Baqarah ni tu siapa-siapa dia ambil ya barakah. Siapa-siapa dia melazimi baca dia, beramal dengan dia setiap hari, barakah. Siapa-siapa dia tak beramal dengan dia, tinggal dia, hasrah, sesal gitu. Dunia dan akhirat. Akhirat ya syafaat kita juga. Dunia ya syafaat kita juga. Kita tamak ninah, bahagia hidup. Itu yang kedua, seperti berisi berani. Nah, dia tarik benda-benda baik masuklah diri kita. Tarik benda-benda baik masuklah keluarga, rumah tangga kita. Dalam pekerjaan kita. Ini yang kedua surah Al-Baqarah. Nah. Yang ketiga pula. Nak ayat sikit-sikit ini sampai ke 5 ya. Tak mahu ayat banyak. Takut dia menjemu pula. Lepas tu kalau senak kaji sendiri, cari sendiri. Nah. Yang ketiga pula. Apabila kita isi benda barakah masuk dalam jiwa kita saat itu, surah Al-Baqarah ini barakah masuk dalam jiwa kita, diri kita. Segala keburukan kita saat itu, dia apa? Dia tubik dengan automatik. Segala keburukan yang ada itu pada kita, tubik dengan automatik. Daripada penyakit kah, daripada syaitan kah, daripada kriak kah, dengan automatik dia tubik. Ini noyata kelebihan surah Al-Baqarah. Beramallah dengan surah Al-Baqarah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, surah Al-Baqarah saat itu boleh mengislamkan qarinah yang ada pada kita. Qarinah syaitan ada suruh kita buat jahat saat itu. Yang mari semasa beranak tu. Dan dia keluar semasa kita mati. Itu panggil qarinah syaitan yang duk suruh kita buat jahat. Dia sama dengan nafsi ammar tusu. Dia boleh mengislamkan qarinah, boleh islamkan nafsi kita pun tak berasa nak buat jahat, tak berasa nak buat karut. Qarinah kita pun dia tak suruh benda buat jahat, dia tak suruh benda karut, dia suruh benda molek. Mengimat semaya, kamu baca Quran, kamu zikir, kamu baca doa, kamu baca istighfar, kamu selawat kepada Nabi. Dia suruh benda ni ya. Dia tak suruh benda jahat. Ini ayat apabila kita beramal dengan surah Al-Baqarah, boleh mengislamkan qarinah yang ada pada kita, dan qarinah ni lah yang suruh kita buat benda jahat. Amal tu su' ni lah yang suruh kita buat benda jahat. Dan sebab tu siapa-siapa dia ambil surah Al-Baqarah saat itu, melazimi baca surah Al-Baqarah, berakat. Dan siapa dia tak beramal surah Al-Baqarah, sesal gitu.
Yang kelima pula surah Al-Baqarah boleh menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, hati-hati yang mati, akal fikir yang mati dan yang lemah. Iman lemah, akal fikir lemah, jiwa lemah, hati lemah. Semua kelemahan itu boleh menguatkan dengan surah Al-Baqarah. Boleh menghidupkan. Sebagaimana Tuhan telah firman, "Faqul nadribu bi ba'dha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun." Ini ayat surah Al-Baqarah. Setengah dari sejarah ayat apabila sudah semua ilmu, mereka lemah itulah pergi goda si mati, maka si mati itulah hidup klik mayu ayat anak menakai dia, bunuh dia sendiri nak pada harta. Demikianlah surah Al-Baqarah ini boleh menghidupkan jiwa-jiwa yang mati dan akal fikir yang mati dan yang lemah, iman yang mati dan iman yang lemah. Semua saat itu insya-Allah dengan berkat surah Al-Baqarah akan kuat klik semula. Dengan sebab tu kita beramalkanlah surah Al-Baqarah di bulan Sya'ban ni nak masuk bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang mulia sangat. Bulan Ramadan kita masuk pada bulan yang mulia itu dengan jiwa yang bersih, dengan akal fikir yang bersih, dengan akhlak yang mulia, barulah kita beribadat di bulan Ramadan itu beribadat dengan sempurnanya. Kita nak jumpa benda bersih, nak masuk tempat bersih ni kena bersih lebih. Hati kita, akhlak kita, segala dosa-dosa kita tak ada. Barulah kita ibadat bulan Ramadan sempurna. Mau tidak, ibadat kita tak sempurna pada bulan Ramadan. Sebab tu nak sempurna ibadat kita dengan surah Al-Baqarah ni lah. Boleh mengubahkan jiwa kita, boleh mengubahkan akal fikir kita, boleh mengubahkan hati kita, boleh mengubahkan akhlak kita, perangai kita, boleh membersihkan diri kita daripada dosa-dosa, daripada setan, daripada qarinah, daripada amal su dengan surah Al-Baqarah. Beramalkanlah dengan surah Al-Baqarah, insya-Allah barakat dah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang ada manfaat, luncailah. Maknanya orang yang tunjuk benda baik saat itu seperti dia buat dah. Kita kongsi pahala daripada Allah SWT di akhirat insya-Allah.